yang mengajar sunnah ni kita cuba untuk ingatkan orang ramai. Bukan macam tu cara baca Quran. Bahkan kita nak musabaqah kan. Kadang akak tu A'udzubillah dia tu kan. Ya ada video. Dia macam tu lepas tu yang orang dengar Allah. They are not actually appreciating. Macam saya cakap lah, tak appreciate the verse of the Quran. Betul. Tapi dia appreciate the sound. Dia jadi benda lain pula. Dia dah ada macam Allah. Sedapnya suara. Tak reality. Dia perempuan akan terasa lebih daripada lelaki. Lelaki kalau dia datang-datang duduk sebelah, perempuan tak kisah je. Kan? Betul. Actually once saya ingat ada sekali kot saya solat satu tempat ni. Mungkin saya baca tu agak saya dengar kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Lepas tu kawan sebelah saya tu tegur saya lepas solat. Jangan kuat sangat ganggu saya solat. Dia cakap yang tu. Saya macam okey. Kalau perempuan gagal aduh lah. Ngajuk. Ngajuk lah. Minta maaf ni cakap betul kisah benar. Angkat beg letak tepi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat kembali lagi kepada satu lagi episod podcast kita pada kali ini. Dan bersama saya ialah Brother Zaki atau Brother Kiki. Okay, dia akan menggantikan co-host biasa kita iaitu Brother Adwa. Dan untuk Brother Adwa kini sedang berada di hospital dan rasa tak berapa sihat. Jadi kami ingin meminta viewers di sana untuk sila membuatkan doa supaya Brother Adwa kita semoga dia sembuh. Amin. Kan? Dan soalan, ada orang tengok ke podcast kita ni? InsyaAllah ada. InsyaAllah ada. InsyaAllah. Kalau tak pun orang tengok snippet kita lah. Betul. Dari snippet lah. Kalau tak kita tak. We pray to Allah that Allah guide them to our podcast lah. Alhamdulillah. Betul amin. Betul. And seperti biasa kita menjemput dan bersama kita ialah resident asatizah kita dan juga pengarah Hal Ehwal Islam Al-Khadim Ustaz Adli Muhammad Saad. Ustaz Adli, sila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak cakap apa maksudnya kita alhamdulillah dah lepas separuh Ramadan. Alhamdulillah. Semoga Allah jadikan kita makin bertenaga, makin kuat untuk menghadapi separuh lagi Ramadan sampai akhir. Dan akhir itu yang penting. Pasal al-umur bil khawatimiha. Segala urusan dengan penamat dia. Betul. Kalau awal dia bagus, ending tak bagus, dia tak bagus. Betul. Kalau ada kata awal dia tak bagus, ending dia bagus, dia tak bagus. Kan? Yang kita nak awal dia bagus, akhir pun bagus. InsyaAllah. Itu kita harapkan Allah SWT bagi kita kekuatan insyaAllah. Okay? Amin. Jadi Kiki, kita banyak topik kan? Weh. Apa yang jadi? Apa jadi last week? Meletup juga social media sekarang kan. Dia banyak juga topik boleh bincang tapi kan? Banyak tapi kita ambil yang berkaitan dengan Ramadan sikit Ya, rasanya kebanyakan topik yang bincang dekat social media sekarang ni banyak boleh relate lah kan. And then like banyak Ramadan ni. Kebanyakan yang macam relate pada jenayah terhadap manusia. Tapi rasanya topik kita nak bincang rasanya kita nak lebih tekankan jenayah terhadap Allah lah. Dari segi ibadah, dari segi benda-benda yang kita tak patut buat lah sebagai orang Islam. Kesalahan kepada Tuhan lah. Betul. Dan kesalahan tu amat besar kepada Tuhan. You know? Right. Betul. Ya, okay. So shall we dengan topik pertama kita? Okay. So topik first kita nak address lah. Rasanya pasal baru-baru ni Dr. Rozaimi, boleh sebut ke nama? Sebab dia posting, sebab dia buat posting official. Dia agak lama dah kisah ni, tapi macam ni dia buat posting berkenaan dengan solat qiyam atau solat tarawih Ramadan. Dia pisah saf di bahagian perempuan. So macam bila tengok gambar tu, dia nampak lah macam diorang solat berjemaah kan? Satu imam tapi berkelompok pula. Betul kan? Macam ada klik-klik diorang sendiri kan. Betul. Dia benda yang ganjil lah tengok. So macam dia macam buatkan kita tanya macam sah ke solat kalau macam tu kan. Okay, first thing first, masalah apa perkara ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tajuk soft ni dalam solat, dia kesempurnaan solat. Dia ada kesihan solat. Maksudnya kalau solat kita berjarak atau imam kat depan, kita kat belakang, ataupun kita terasing daripada jemaah. Cuma yang satu hadis Nabi datang, Nabi kata la yusalliyan ahadakum khalfas safi munfaridan. Jangan solat seorang kamu di belakang saf secara bersendirian. Kat sini yang para ulama bahas, adakah sah atau tidak.
Tapi bila kisah Abu Bakar atas sahabat Nabi yang dia Nabi dah rukuk, dia masuk masjid, Nabi rukuk. Dia rukuk siap-siap, lepas tu dia bergerak Jalan. sampai masuk saf. So jadi kalau dia andai kata dia takbir dia tadi tak sah, maka Nabi akan suruh dia ulang balik. Jadi ini satu benda yang kalau kita fahamkan balik, Nabi SAW tidak akan lewatkan penjelasan dari waktunya. So bila benda tu batal, dia akan kata batal. Benda tak betul, dia akan kata tak betul. Dia tak akan biarkan untuk orang berkenaan pergi tanpa mengulang balik kerja ataupun ibadat dia yang tersilap. Macam Nabi SAW tengok seorang lelaki solat, kemudian di kaki dia kesan tak kena air wuduk. Atau bila kita berjalan kat padang pasir ke kawasan berdebu, bila kita basuh kaki kita jadi hitam, kawasan yang tak kena jadi putih. So nampak ada kawasan tak kena air. Lelaki tu solat, habis solat Nabi suruh dia, Nabi kata dia ulang balik wuduk, ulang balik solat. So Nabi tak biarkan. Jadi kalau anda kata bila berlaku pembiaran tadi, maka maksud dia solat tadi tidak sempurna, bukan tidak sah. Tapi berkaitan wanita pula. Ni pasal benda tajuk kes soft ni dah bincang ketika zaman PKP. Yang kita waktu orang ajak solat berjarak. Betul. 1 meter ni kan. Kecoh dah. Para ulama di tanah Arab pun. Syekh Abdul Muhsin Abbad kan. Abdul Muhsin Abbad, dia sendiri pun mula-mula dia letakkan keputusan. Saya sendiri pun pada awal saya tak setuju. Daripada solat di rumah. Tapi bila kata daripada dia tajuk dia daripada ditinggalkan jemaah langsung tak ada berjemaah ataupun dibuat jemaah dengan tanpa sempurna. So pilihan adalah jemaah dibuat tapi tanpa sempurna. Tapi Ustaz, untuk para perempuan, yang ni ini kita bincang ketika PKP hari tu. PKP. Okay. Jadi in the end dah diputuskan mana benda tu tak menjadi masalah. So untuk keselamatan. Okay, fine. Tentang perempuan pula. Tajuk ni saya dengar lama dah. Pasal ada spy. Spy Ustaz. Okay. Spy saya masuk kat kawasan perempuan. Kita memang ada orang kata bila soft terpecah, ini menunjukkan lelaki tak pandai didik perempuan. Dia play victim blame pula. balik kat Dia kita. blame kat lelaki. Padahal kita bukan datang masuk kat tempat dia untuk betulkan soft dia. Betul. Kena masuk lah. Cetak Masuk celah tu kan, pegang kayu rotan sebat-sebat. Betul. Baru tahu cerita. Takkan pula. Betul. Ada pula cakap yang tu. Memang awak tak nak belajar. Dia tajuk rasanya pasal perempuan. Dia tak didedahkan dengan tajuk fake solat berjemaah. Fake solat berjemaah. Solat bersendirian satu benda. Solat berjemaah satu benda yang lain. Dia ada adab dia. Macam kita sering belajar kat sini kan. Pergerakan kita dengan imam. Yang banyak jemaah kadang buat tak buat benda ni. Imam dia terjun dah. Allah dia terjun dah. Sedangkan sepatutnya Allahu Akbar baru dia. Allah, sebab Nabi sebut yang tu. Idza kabbara fakabbiru, bila dia takbir kamu takbir. Tapi macam Ustaz, macam nak kata macam alasan diorang tak tahu ataupun alasan diorang tak pergi Memang belajar. orang tak tahu. Serius. Tapi sebab macam diorang kalau kita tengok kat social media ke apa kan, macam cara tengok orang solat kan, mesti diorang semua solat mesti macam Tak, di pendukkan sini saf dia depan. time-time lain tak tengok cerita ni. Time-time lain tengok cerita hantu. Minta maaf cakap lah kan, dekat Malaysia ni, orang Malaysia bila ada apa unboxing dark web punya beli barang dark web, orang pun tunggulah apa benda nak keluar setan ke hantu. Ada satu sekali tu budak tu buat lawak ni, dia tengok TV je. Macam tu. Kamera hadap kat dia, orang tunggu apa jadi. Views 1,000. Ustaz bagi duit, orang bagi duit. 1,000. 10 of 1,000. Tapi bab solat 10,000 orang tak tengok. Itu kita kata kita tak boleh bagi alasan kata apa. Kita bagi reason. Kenapa dia tak tahu? Pasal memang tak belajar. Realiti dalam fake ibadat yang kita belajar di sekolah tak sampai sekolah solat berjemaah pun. Tapi Ustaz, kalau macam imam patut ada reinforcement kan, macam Syekh cakap selalu kan. Itu masalah sekarang macam ni cerita dia. Imam kita di Malaysia pun tak juga banyak yang faham tajuk ni. Sudah. Lepas tu kita ada baru ni kan viral tentang tajuk ada pakcik ni kata soft pertama di belakang imam untuk AJK. Mana ada? Okay, saya komen saya, jangan duduk belakang imam kalau orang tersebut tak boleh buat 3 perkara tadi. Pick up tegur imam kalau imam salah pergerakan. Betulkan bacaan imam. Ganti imam kalau imam terbatal atau mati atau pingsan. Kalau tak reti 3 ni, jangan duduk belakang imam. Tapi banyak AJK nak duduk belakang imam. Kenapa Ustaz? Sedangkan jahit dia orang nampak dia I'm AJK, okay? Astagfirullah. Jadi tak boleh. Dia mesti duduk belakang imam. Walau dia jahil tajuk ni. Ini masalah asal.
Pasal kita kat Malaysia ni bila kita buat macam PMS, macam masa solat, kita ajak mari datang. Betul. Ajar. Betul. So awak tak belajar benda ni, tu jadi kes macam ni. Betul. Jadi macam kita di sini, kita enforce sebab akhwat kita, akak-akak kita yang datang belajar di sini, datang kelas penting masa solat, dan kita boleh bagi tahu dia apa patut, apa tak patut. Betul. So dia dengar cakap. Betul. Tapi my wife katalah dia pergi masuk kat mana-mana tempat, ni spy saya. Nah. Saya. Memang dia kata orang perempuan akan lari. Lari-lari ya. Kita tak nak lari. Pertama ada orang tu bagi alasan. Yalah, perempuan ni suka space, personal space. Dia tak suka berimpit dengan orang. Satu. Secondly, kadang-kadang beli telkong mahal. Beli telkong mahal. Telkong Siti Khadijah lah, Siti Aminah lah, lepas tu- Siti Zainab lah. Lepas tu orang duduk sebelah duduk kat atas telkong dia. Sejadah dia mahal weh. Astaghfirullah. Jangan duduk atas sejadah saya. Oh, lagi satu benda Ustaz sebelum saya masuk kan Islam ni kan. As in like saya nampak macam lepas saya masuk Islam and then saya ke masjid lah kan nak solat. And then adalah pakcik-pakcik bawa sejadah kan. Dia punya saf tu kau bukan rapat kaki ke kaki, tumit ke tumit, tapi dia rapat ke saf. Dia rapat ke sejadah. Astaghfirullah. Tak, itu cerita tadi pasal balik pada asal. Ajaran yang biasa dibawa. Sampai sekarang kita nak enforce untuk rapat kaki-kaki. Sampai sekarang ada separuh masjid yang contohnya panggil ustaz sunnah untuk mengajar. Tapi dia masih lagi tak rapat kaki. Tapi rasanya diorang macam cuba gunakan alasan macam waktu PKP ada darurat kan, macam takut jangkit tersebar ke Itu apa. bukan tajuk dia. Ni sekali sebelum darurat pun macam tu. Orang perempuan. Tapi kenapa dia orang tak Laki nak? macam tu juga. Tak rapat. Bukan sebab keselamatan. Kata benda. Perangai dia. Panas. Tapi aircon datang pun buat juga macam tu. Kan? Minta maaf cakap. Realiti dia macam ni. Betul. Memang itu benda yang tak patut berlaku. Betul. Sebab macam mana soft lelaki boleh elok, kenapa perempuan tak boleh? Betul. Dia bukan masalah lelaki tak didik. Kan takkan kami masuk ke tempat perempuan tu ajar kan? Betul. Benda ni self conscious kita berkenaan dengan syarat-syarat sah solat, kesempurnaan solat, belajar. Betul. Lepas tu kita kata bila kita buat kursus solat, dah lama dah belajar, dah 5 tahun dah belajar solat. Tapi awak tak tahu yang awak belajar tadi complete ke tidak. Sebab tu kita buat kursus solat, mereka datang. Betul Ustaz. Itu realiti dia. Jahil belajar. Betul. Tapi ini tidak. Itu jadi kes rongak tu. Tapi pasal kes dia tadi, dia datang bertiga dengan adik-beradik. Dengan adik-beradik dia je. Yang tu dengan adik-beradik dia. Tak nak geng. Tak nak geng. Orang perempuan memang kultus ni pelik sikit. Tapi Ustaz macam mana nak? Apa hukumannya dalam segi agama? Hukuman kalau tak rapatkan tak saf? sempurna solat lah. Bahkan Nabi janjikan orang perempuan, itu pasal perempuan cepat bergaduh. Tak, realiti dia perempuan akan terasa lebih daripada lelaki. Ya. Lelaki kalau dia datang duduk sebelah, perempuan tak kisah je. Kan? Actually once, saya ingat ada sekali kot saya solat satu tempat ni. Mungkin saya baca tu agak saya dengar kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Lepas tu kawan sebelah saya tu tegur saya lepas solat. Jangan kuat sangat ganggu saya solat. Okay. Dia cakap yang tu. Saya macam okay. Kalau perempuan gaduh lah. Ngajuk. Ngajuk lah. Minta maaf ni cakap betul kisah benar. Angkat beg letak tepi. Sebab realiti dia masalah tadi. Sebab apa janji Nabi bila orang tersebut tak rapatkan solat, soft. Pertama Nabi katakan syaitan masuk celah-celah. Betul. Kedua Allah Ta'ala akan jadi menselisihkan hati di antara mereka. Astaghfirullah. Sebab tu dia payah nak bersatu. Betul. Nak bersatu payah. Sebab hati kita tak sama. Betul. Sebab kaki kita tak sama. Hati kita tak sama sebab kaki kita tak sama dalam solat. Betul. So macam mana kita nak sama? Hati, kalau kaki kita pun tak sama. Itu sebab Nabi berikan amaran. Amaran Nabi tadi berkaitan dengan masalah kesatuan ummah. Tapi orang tak nak dengar. Kenapa dia orang macam mana nak menggalakkan ni Ustaz? Macam mana nak bagi tahu dia orang faham kepentingan benda tu? Kadang-kadang macam ni. Ini yang kita kata bila belajar dalam faith ibadat. Jangan terlampau kata ada ulama kata boleh. Ada Sometimes some of them they have a norm. Dia ada kebiasaan diri untuk buat perkara-perkara tertentu. Jadi dia rasa bahawa dia nak buat ni, dia nak buat juga. Jadi selagi ada pendapat menyokong pendapat dia buat. Fatwa shopping. Fatwa shopping. Astaghfirullah. It's not really about dalil itu sahih ke tidak. It's not about dalil itu kuat ke tidak. It's not about itu ke para sahabat laksanakan. Dia tak kisah. Yang penting ada ulama kata boleh. Suka sangat shopping sampai fatwa pun nak shopping. Itu dia pada perempuan tadi sebenarnya benda ni wake up call. Lama dah. Bukan baru jadi, lama dah. Seorang perempuan memang macam tu perangai. Walaupun saya kata untuk batal solat tidak.
Sebab dia kita kata kesempurnaan solat. Lepas tu Ustaz, kalau Ustaz bagi macam, sorry Gigi, ada soalan? Tak ada, macam dia selalunya saya dengar cerita macam kalau perempuan ni, saya tahu kalau macam diorang solat kat masjid, dia akan imam lain-lain. Tapi ni first time saya dengar macam diorang macam apa, diorang solat. Tak. Dia memang sama. Dia bukan imam lain. Dia memang sama. Dia ikut imam yang depan. Dia masalah sekarang cara duduk tadi. Betul, Helmi mungkin nak tegur. Dia kata tapi solat sah tapi tak sempurna. Bila kita sebut tak sempurna tadi, kesempurnaan solat, maka maksud dia kita memperlekehkan dan membiarkan. Tajuk asal dia, ibadat kita buat complete. Betul. Bukan kita ambil sikit-sikit buat ngam-ngam. Ngam-ngam sipi-sipi je. Betul. Cukup dah tu. Lepas tu yang tak perlu buat, dia orang buat sampai habis-habis pula. Yang tak suruh buat, dia buat. Tak suruh buat A, B sebagainya. Tak suruh selawat tawat Sayyidina, dia nak. Tak suruh selawat antara solat tarawih, dia nak. Yang ni suruh oleh Nabi tak nak buat. Ini masalah lah. Tapi Ustaz, sorry. Ustaz, jadi macam mana kalau macam kita tegur pun nanti suruh dia sini lah. dia pun ini balik pada masalah pimpinan ataupun orang-orang pada kerajaan. Dan kerajaan sepatutnya benda ni dah di-address awal-awal lagi. Mufti patut bercakap. Semua asatidz ustaz kena cakap. Jangan keluar seorang lagi. Tapi ada ustaz kata boleh. Habislah. Faruk kan. Ustaz ni kata boleh. Dia kata boleh. Tak boleh. Tak boleh. So benda tadi akan defy hati Allah, hati Rasul. So maksudnya apa yang saya dapat lah daripada ni kan, position ni kan, dia saf ni dia bukan hanya setakat ritual pergerakan, dia ada maksud simbolik dia sebalik tu. So bahkan bukan maksud simbolik, ia menjadi punca untuk kesatuan kita. Hati kita akan bersatu. Betul. Bila kaki kita lurus, saf kita lurus, kaki kita rapat, tak ada ruang syaitan masuk. Betul. Memang itu Nabi bagi tahu. Tapi sekarang ni macam itulah. So saya kata orang perempuan nak marah-marah lah. Bagi saya, majoriti orang perempuan dia tak boleh. Kalau kita jumpa macam ni kan, kita rasa minat untuk ni, minta nombor telefon. Tanya orang perempuan. Try tanya. Awak ada isteri dulu kan? Try tanya isteri. Dia jumpa orang, dia minta tak nombor telefon. Yang orang dia jumpa tadi, dia minta tak? Majoriti 90% tak minta. Kan? Diorang cuma datang sini, jumpa sini, habis sini. Kan? Betul juga Ustaz. Tak pernah saya fikir. Sebab tadi soft kaki tak betul. Soft kaki tu menyebabkan hati dia tak nak berpaut. Tak nak berbaik. Dengar tu sisters. Itu masalah Jadi kalau akak-akak tak puas hati, tak ada. Kita bawa datang sini. Nak bertekak macam sini. Tapi jangan mengajuk lah. Dengan saya boleh bertekak, dia jangan mengajuk. Ni bukan masalah nak sisters masih akan mendapat personal space sendiri, life sendiri and all that. Cuma ada kebaikan untuk menyatukan hati dan rumah dengan kan. Dengan sebab itu tak ada siapa rasa kasta lebih. Betul. Ini kalau tak dia tengok orang macam nampak tak telekung air. Telekung air ni sekian. Ini sejadah air. Jangan dipijak sejadah air. Orang lelaki kerana risau dia dapat bila dia duduk sebelah kan, kita balik kan dia punya sejadah. Jadi horizontal. Betul. Lepas tu belah kaki pijak dekat kepala dia. Belah kepala dia letak kat kepala kita. Betul. Kalau dah orang lelaki macam tu. Boleh share, perempuan tak boleh. Sebab soft tak jaga. Cuba jaga soft. Dia akan tengok saudari dia yang sebelah tu macam adik-beradik dia sendiri. Kalau tua macam mak dia. Kalau tua lagi macam nenek dia. Kerana dia tak nampak macam tu, dia jadi masalah. Kalau nampak budak kecil, macam anak dia. Tak ada dia marah lebih-lebih. Tengok jeling budak tu. Kenapa? Kan awak beria nak marah kenapa? Kan? Astagfirullah. Itu tajuk asal lah bagi saya. InsyaAllah. Semoga brothers dan juga sisters lah dan juga brothers boleh mengambil iktibar lah kan daripada walaupun perkara yang cuma nampak kecil tapi dia impact dia besar. Impact dia besar sangat. Okey. Jadi janganlah pisah-pisahkan saf. Itulah semangat jemaah congregation yang betul. InsyaAllah. Okey, seterusnya. Kes baru-baru ni. Aduh, kesian satu budak Indonesia ni saya nampak Ustaz. dia adalah tengah live. Lepas tu dia tengah recite Quran lah. Tengah baca Quran. Dia recite dekat satu pertandingan tilawah depan satu Syekh Qari yang Qari panggil Qari Syekh Dr. Aiman Suwaid. Exactly. So dia memang on form lah Ustaz. dia pagi dia punya memang sedap. Okay. Tapi tajuknya bukan macam tu. Tapi yang kita sangka Syekh tu akan bagi komen yang compliment lah.
kan, compliment. Tapi Terbalik. dia untuk saya, kalau yang satu pengajaran, dia lebih daripada satu compliment lah. Pengajaran itu lagi baik daripada compliment kan, belajar benda baru kan. Tapi maybe untuk orang lain di situ boleh harsh sikit, dia memang keras sikit lah. Tapi itu memang bab agama, kena keras. Kan nak buat macam mana kan, perempuan tu tarik mat 10 harakat. Lepas tu dia jadi bersyai. Jadi Ustaz, macam mana dengan kes yang bertaranum ni, time membaca tu Quran? Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sebenarnya bab tarannum ni, ni satu benda yang apa menjadi ikutan masyarakat Nusantara. Sebenarnya. Betul. Tajuk asal tarannum ni, kalau dalam bahasa Arab panggil maqamat sautiyah, maqamat sautiyah. Maksudnya kalau sini garang, sini lembut, sini nangis, sini sekian, dia panggil maqam. Every story kena padan dengan cara kita baca. Faham. Okey, tapi problem dia tarannum ni yang kita sebut ni, dia lama dah sebenarnya kami asatizah yang mengajar sunnah ni, kita cuba untuk ingatkan orang ramai bukan macam tu cara baca Quran. Bahkan kita nak musabaqah kan, kadang akak tu a'udzubillah dia tu kan. Ya, ada video. Dia macam tu lepas tu yang orang dengar Allah. They are not actually appreciating, macam saya cakap lah, tak appreciate the verse of the Quran. Betul. Tapi dia appreciate the sound. Dia jadi benda lain pula. Dia dah ada macam Allah. Sedap ni suara. Macam jadi hiburan. Dia jadi macam Ya, tadi betul. lah. Okey, di sini tajuk asal tarannum ni asal datang daripada kebiasaan raja-raja. Dahulunya raja-raja suka dengar perempuan penyanyi menyanyi. Raja-raja di Nusantara? Kan, di tanah-tanah di belah-belah Parsi, Iraq sebagainya. Okey, dia orang suka dengar perempuan penyanyi. Menyanyi. Betul. Tapi problem dia masuk Islam, tak boleh dah buat benda tu. So dia nak dengar lagu tadi, hiburan tadi, dia suruh Quran tu dibaca dengan rentak nyanyian wanita penyanyi-penyanyi yang ada zaman berkenaan. Sebab tu dia orang belajar. Kita tengok kalau tarannum yang kadang diajar di televisyen, dia pakai do re mi fa sol la ti do Dia punya jadi banyak pula. Dia kena Sudah. Kan itulah. So, jadi pasal benda tu nak angkat tinggi suara. Tu yang tadi last kali kadang-kadang mat 2 jadi 8 jadi 10. Dengung 2 jadi 6. Sebab nak menyesuaikan bacaan dengan lagu. Ini yang teguran yang datang daripada Syekh tersebut, Dr. Aiman Sued tadi. So dia teguran tadi dalam sudut itu yang sebenarnya kami lama dah sebut. Saya ingat kawan kita Ustaz Fashan Ahmad Ziyadi tegur benda ni, orang attack dia. Ya, dia sebut sekali dekat ketika dia mengajar dekat satu tempat, dia sebut benda ni kena attack. Contoh attack macam mana? Dia Apa kata salahnya? tak berhenti lah apa benda lah. Ini semua syekh kita. Dah lama dah kita mengaji. Kita dah lama dah belajar tarannum. Orang marah-marah dia. Sudah. Maki macam-macam. Saya macam campur. Saya kata, siapa tak puas hati, tolong tunjuk dekat saya dalam kitab Ulumul Quran. Ulumul Quran means sciences of Al-Quran. Ilmu Al-Quran. Tunjuk kat saya satu buku yang dikarang ulama terdahulu yang kata cara bacaan nada ikut lagu tertentu tu adalah daripada ilmu-ilmu Quran. Sudah. Tak ada seorang pun boleh jawab. Kan Ustaz? Sebab bukan ilmu Al-Quran. Sebaliknya haram kan? Okey, ini kat saya kena faham. Tajuk yang Nabi pernah sebut, Nabi kata laisa minna man lam yatawanna bil Quran. Bukan golongan kami siapa tak berlagu dengan Quran. Berlagu tadi maksud dia macam kita dengar lah. Syekh Sudais baca. Syekh Shuraim baca. Betul. Syekh yang ramai kan baca Quran di tanah haram tu. Bacaan itulah kita kata baca dengan melagukan panjang dia tapi dilagukan. Betul. Tapi daripada kita aghna anhuma ikut tajwid lah Ustaz kan. Dia kata daripada baca tone satu tone baca dengan aghna. Dia tapi still respect dia punya harakat panjang pendek dia. Sikit-sikit lah tapi respected lah. Jadi budak perempuan ni bukan dia seorang kena. Ada seorang budak lelaki Afghanistan kena dulu sebelum dia. Afghanistan baca macam tu jugalah. Lepas tu siap wakaf sini, berhenti sini, wakaf tarik balik. Mana boleh? Dia wakaf ulang-ulang tengok ayat. Dia kata suara kau tak sampai ke? Nampaknya sampai suara kau. Kenapa kau baca macam tu? Sudah. Sampai dia kata aku berlepas diri daripada bacaan macam ni.
Macam tu. Macam tu sekali. Sebab benda ni dah jadi masalah. Kita kata pertandingan Quran, baca Quran tadi, bukan masalah lagu tu. Kan? Dan sebenarnya bila sebut tentang Taranum ni, Sikah, Bayati, Nahwan sebenarnya, itu nama bandar-bandar di Iran. Itulah saya tak pernah faham what is the different types of Nahwan, Bayati, nama bandar dekat Iran. Yang tempat di mana ahli muzik tu propose cara bacaan tu macam tu sebenarnya. Ya Allah. Tu saya kata tadi pasal asalnya lagu nyanyian perempuan penyanyi, penghibur istana. Tak boleh. So dia tukar tone tadi tu untuk jadi bunyi macam bunyi perempuan tu nyanyi, tapi Quran yang dibaca macam itu. Sebab tu panjang pendek dilanggar. Selama. Untuk apa? Untuk jadikan sama dengan lagu tu. Macam-macam hari tu siapa? Penyanyi rock. Kemudian dia di zamani apa nama dia? Dia selawat ikut lagu dia. Allahumma ada dengar. salli wa sallim ala. Lagu pula Ustaz saya. Itu pula lagu. Tak, saya pasal dengar dia sebut tu. Orang hantar. So kita macam dia pergi jadikan lagu dia tu, selawat tu ikut rentak lagu dia. Kan? Allahumma salli wa sallim ala. Ikut lagu dia. I see. Faham? So, jadi macam tu juga sebenarnya bacaan Quran dengan taranum tadi. Macam tu. Tapi selawat tu okey kan? Cuma Quran Tak, tu dua-dua tak boleh. Tak boleh. Dan hilang panjang pendek dia. Kenapa panjang pendek? Betul. Untuk kejar lagu. Salah lah. Betul. Islam bukan untuk lagu tadi. Sebab tu dia kata lagu Quran ni bukan hiburan. Betul. Bukan alat muzik. I see. Bukan dia baca kan. Kan. Dia pergi lagu-lagu panjang-panjang sangat. Tak boleh macam tu. Itu maksud dia. Teguran dia tu betul. Tapi masalah penerimaan masyarakat payah. Betul. So masyarakat kita, terutama yang balik dari Mesir belajar, dan Syekh tu sebenarnya pernah belajar kat Mesir. Sudah. Dekat Syubra. Okay. Jadi memang kita kat Malaysia ni kalau pergi Mesir, tu belajar taranum. Balik bawa dia taranum Malaysia. Pergi Yaman, taranum tak wujud. Saudi, taranum tak wujud. Itulah, betul. Ini cerita. Cara baca yang diorang buat tu tak ada. Dia jadi macam ni sebab orang tak faham bahasa Arab Dia bukan tak faham. Cerita dia tadi pasal kegemaran. Bahkan sekitar seperingkat dulu, lagu Kalthum. Kalthum pernah dengar? Tak pernah dengar. Yang penyanyi Arab Mesir. Yang dia ni dulu digunakan untuk menghiburkan rakyat Mesir selepas kekalahan perang dengan Zionis, kerajaan haram Zionis. Nak sebut Israel tak sedap. Kerajaan haram Zionis. Jadi bila nak pujuk orang ramai, maka dibawa makcik ni, Kalthum nama dia, untuk tour Mesir dan nyanyi untuk rakyat sampai rakyat hilang rasa sedih. Macam tu So this woman, lagu gesek dia tu kan, dibawa balik oleh ustaz-ustaz belajar Mesir untuk jadikan cara nak baca Quran. Jadi taranum paling bagus adalah taranum daripada Kalthum punya lagu. Baru Stem dengan Dia punya extend tajuk ni tadi. Tapi dia orang tak tahu ke benda tu salah Ustaz? Bukan. Dia pasal balik pada asal. Kerana tak belajar agama dengan jalan yang betul. Manhaj salah. Dia bukan masalah ni. Manhaj ni disiplin dalam beragama. When you want to say something is good, not good, what is the reference? Kalau kita faham betul, kita akan buat macam ni. Tapi tak faham, inilah hasil dia. So cakap pasal manhaj tu kan, kalau kita nak, contohnya kalau kita sebagai layman kan, macam tak tahu pasal Quran, bila kita tak tahu pasal Quran, kita nak belajar pasal Quran. So macam ni kita nak cari guru Quran yang betul, yang actually legit lah. Maksudnya dia bukan jenis yang taranum dan dia sini, baca pertama tengok pegangan sunnah dia lah. Kalau dia tak ikut sunnah Nabi SAW, confirm dia takkan baca Quran ikut cara Nabi. I see. Tengok dia buat bid'ah kan. Allahumma salli ala Muhammad kan. Tak pergi lah kan. Dia datang jeritnya tu tak usah lah. Tapi macam mana orang nak tahu dia baca Quran? Mana? Tengok cara lah dia solat macam mana. Tengoklah solat macam mana. Orang datang nak tengok pilih guru, tengok dia solat macam mana. Lepas tu dengar sikit ceramah dia ke, kata-kata dia macam mana. Kalau cenderung kepada menyokong bid'ah, tinggal ambil jadi guru lah. I see. Tapi Ustaz, macam kalau untuk seorang yang zero knowledge, yang mu'alaf, yang tak tahu apa langsung, yang baru nak. The thing is, itu sebab kita ambil kawan kita yang dan Muslim lama, guru-guru kita untuk kita tanya mana tempat kita belajar. Itu asas dia. Sebab kita Alhamdulillah macam di Al-Khadim, kita try so hard untuk jadikan orang belajar dengan sunnah. Betul. So you can compare
whatever being done by human people dengan apa yang Nabi buat. Compare. So tak sama tak adalah. Jadi basic dia tengok pegangan daripada sunnah. Bila pegangan daripada sunnah kuat, dia takkan buat benda bukan. Betul Ustaz. Tapi kata anda kata dia Alhamdulillah. pegangan sunnah dia tak kuat, dan macam-macam benda akan masuk. Betul Ustaz. Berjampi lah, apalah benda, macam-macam benda akan keluar. So, Jadi elakkan. So maksudnya kalau apa-apa pun memang kita kena tengok dalil jugalah kalau nak tahu Memang. Sebab kita kata Nabi bukan tak baca Quran. Nabi baca Quran depan para sahabat. Takkan tak tahu cara baca Nabi macam mana. Betul lah. Kan ada seorang syekh tu datang daripada Syria kot. Dia ceritakan cara bacaan Nabi. Dia kata pasal nak terangkan cara yang disebut dalam hadis Sahih Bukhari. Anas bin Malik kata dahulu Nabi SAW bacaan baginda panjang-panjang, madan. Dia bagi contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Itu madan. Dia datang Malaysia dia bagi ijazah. Siapa nak bacaan Nabi meh? Dia ajar. Ada lagi Ustaz? Meninggal lah. Tapi macam saya baca tadi lah. Macam saya baca tadi lah. Bacaan dia. Ah. So basic dia kalau kita faham memang benda tu Nabi bacakan Quran kepada para sahabat. Sahabat pada tabi'in. Jadi cara bacaan tu dia kena sampai. Dari situ lah kiraat yang berbeza. Waduha pun dapat laluan yang sama. So jadi maksudnya kalau dia kata orang tu cuba nak mengubah cara bacaan Nabi dengan itulah taranum yang ilmu yang datang kemudian. Maqamat sautiyah dia panggil. Yang datang daripada seorang artis ataupun ahli muzik. Yang dia yang menyusun benda berkenaan dan diambil oleh sebagian orang. Terutama golongan sufi lah. Dia tak kisah. Yang ini seronok. Sekali kita buat suara tak sedap, orang lagi. Dan kita buat nasyid kan, orang panggil suara. Kan? Dia jadi macam hiburan. Selalu macam acap. Dia okey. Ustaz, kalau macam apa? Jadi maksudnya suara dia tak merdu. Orang lari. So dia cari mana yang tekong tu mesti suara merdu. Kalau request kan nak tukar lagu lain kan, macam minta imam dia jadi macam Dia request lagu pula. Macam pergi konsert kan. Itu masalah dia. Itu masalah utama. Sebab ulang balik kalau orang tak puas hati, macam saya kata, buka kitab Ulumul Quran. Asyuti, Zarkashi ke siapa. Buka. Dalam tu tak ada satu pun yang mengajar pada kita tentang tajuk pengajian Maqamat Sautiyah. Maqamat Sautiyah. Maqam, kedudukan suara. Tinggi ke, keras ke, lembut ke, mendayu ke. Jadi benda tu berkenaan tak datang daripada Nabi SAW. Even kalau Nabi macam bukan ada sebut dalam surah Yasin ke apa? Yang pasal apa Nabi wa ma'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghilah, kami tak ajarkan dia syair. Ya. So macam tak kena dengan dia cilik dari segi masalah memang Nabi tak akan bersyair. Cuma masalah para sahabat baca suara sedap. Ada macam Abu Musa al-Asy'ari. Nabi kata bila dia baca, aku diberikan satu seruling daripada seruling keluarga Daud. Saya telah diberikan, aku telah diberikan satu seruling daripada seruling keluarga Daud. Suara sedap. Jadi itu tak, jadi suara dia sedap. Bukan taranum dia sedap. Bukan cara dia baca, dia memang suara dia sedap. I see. Yes? Finally Ustaz, last. Jadi Ustaz, yang ni untuk bacaan Quran saja. Kalau macam azan pula macam mana Ustaz? Dia macam banyak-banyak jenis azan juga saya dengar. Tak, azan yang disyariatkan kepada umat Muhammad SAW selepas mimpi oleh Abdullah bin Zaid. Seorang sahabat dia mimpi lepas perhimpunan mesyuarat Nabi dengan para sahabat berkenaan dengan cara nak panggil orang solat. Ada kata kita tiup trompet, ada kata ketuk gendang, ada kata sekian. Sampailah semua balik, jadi sahabat ni mimpi. Dalam mimpi dia nampak seorang lelaki tengah pegang barang-barang yang disebutkan oleh mereka untuk jadikan cara memanggil orang solat. Jadi dia kata, orang boleh tak jual aku benda? Orang tu kata nak buat apa? Dalam mimpi. Orang tu kata nak buat apa? Dia pun kata untuk sediakan tempat untuk solat. So Nabi kata sediakan tempat untuk solat. Sampai Nabi tambah lagi. So dia mimpi. Kemudian bila dia cakap itu, orang tu kata, kau nak tak aku ajarkan lagi baik daripada ni. Engkau sebut Allah Akbar, asyhadu an la, dia sampailah habis azan. So jadi dia pula bangun tidur besok pagi, dia jumpa Nabi, cerita kat Nabi apa dia mimpi. Nabi kata dengan Bilal, dia kata dengan dia, ajarkan Bilal lebih nyaring suara pandai kau. Maksudnya Bilal berubahlah azan kan. Azan tu dikumandangkan lah. Jadi memang dalam tajuk ni, azan dalam Islam untuk masuk waktu. Dan juga ada azan untuk peringatan waktu. Betul. Contoh macam sebelum subuh atau sebelum Jumaat zaman Osman,
dia bukan azan Jumaat 2 kali. Bukan azan Zuhur dan Jumaat, tak. Dia azan sejam awal. Azan dulu untuk ingatkan orang datang solat. So lepas habis azan ni barulah datang Azan yang nak masuk waktu. masuk waktu dia. Azan yang kedua. Naam. Itu maksud dia. Tapi dalam in terms of cara ada irama ke? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Yang pentingnya suara tu lebih nyaring. Anda minka sauta. Dia kata lebih nyaring bandingkan suara. I see. Jadi kita tumpukan itu. Lebih sampai suara, lebih patut jadi muazzin. Kalau paling teluk suara, paling tak patut jadi muazzin. Faham. Itu cerita dia. Kenapa tanya soalan ni? Tak, tadi sebab saya tanya Brother Zaki, macam mana kalau azan ada banyak lagu? Saya tanya, kalau macam tu betul Brother Zaki kalau boleh. Dia cakap, azan tu pun janganlah. Nanti yelah saya kata iyalah juga kan. Dia nanti bukan masalah azan tu bila kita bunyi panjang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Naam. Kan? Sebab bila kita Allahu Akbar, orang tak dengar. Bila kita tarik. Allahu Supaya Akbar, orang dengar. Allah. Lama sikit lah. Ya, lagi. itu tujuan asalnya. Ingat kan? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi tak baik tak panggil. Asalnya tu. Azan ke? I see. Azan belum. Ingat kan? Bila kita panjang, masa orang nak tersedar tu banyak. Takut tu lah. Sedap sangat tak bangun pula. Tak timbul tajuk sedap tak sedap. Yang penting ulang balik lebih nyaring suara. Kalau tu azan sedap tapi suara tak nyaring tak guna. Betul. Faham Ustaz. Okey. Itu maksud dia. Boleh. Kita ke situ tajuk dia. Alang-alang kan. Bukan itu, bukan ada tambahan dia. Tak ada Ustaz, yang tu saja. Saya dengar ada tajuk yang nak dipilih, iaitu berkenaan dengan kejut orang sahur pakai muzik. Baru nak masuk. Baru nak masuk. Ustaz laju sangat. Ya, jadi Ustaz dah open dah. Ustaz dah open dah. Okeylah. Jadi sambungan kepada tajuk yang seterusnya pula ialah dia juga berkaitan dengan memanggil atau announcement lah, kan? Tapi yang ni memang boleh tahan menyirap juga dia punya announcement. Macam nak musim ada kacau orang ada kan. Kalau aku tak ada mood nak makan. Keluar gentar semua, trompet lah benda. So, okay. Apa announcement ni? Announcement ni berkenaan dengan panggilan sahur. Okay. Tak tahulah mana datang panggilan sahur ni. Aku tak tahu. Kau pernah dengar panggilan sahur? Tak pernah dengar. Ni first time dengar agak. Maybe parents, yang saya pernah dengar ialah parents panggil anak untuk sahur je lah. Tapi yang buat publicly ni tak tahu. Paling busuk pun soalnya orang pergi rumah-rumah ketuk pintu sahur. Itu je. Oh ya. Ada kalau kat kampung lah. Oh ya. Okay. Sahur macam tu lah. Okay. Gerak. Okay, so Tak gelang buat Bukan kat Melaka. Kampung saya Melaka. Dia buat. It's my first time hearing. Okay, jadi biarkan Ustaz Adli untuk ulaskan. Okay. Ustaz Adli. Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tajuk ni jadi panas sebab dah 2-3 tahun ni sebenarnya. Tajuk yang diorang pergi kat mikrofon masjid yang main lagu, main muzik, atau ada yang dia ada bangun sahur dia macam buat lagu dekat dia buat alam pula dekat apa ibu-ibu, ayah-ayah macam itulah dia macam-macam benda. Tapi majoriti perbuatan tadi datang daripada orang yang tinggal di Indonesia bawa ke Malaysia. Budaya tu bukan budaya Indonesia. Itulah. Bukan budaya di sini. Maksudnya kadang dia orang buat benda tu berarak sebagainya. Dengan bentuk tersebut, nyanyi, bawa alat muzik dan sebagainya. Kejut orang sahur bukan. Bahkan kita ada sunnah. Sunnah Nabi adalah kita azan. Azan waktu untuk apa? Fajar kadhib. Sejam setengah sebelum daripada apa fajar shadiq sebelum masuk subuh, azan lah. Tapi azannya sama? Sama. Cuma ada khilaf berkenaan dengan as-salatu khairun minan naum tu, solat lebih dia banding tidur, adakah dia dekat solat azan pertama atau azan kedua? Ada khilaf dekat situ. Ada dua dalil yang beza. Ala kulli hal yang pentingnya azan itu azan. Kan? Azan yang patut dilaungkan, patut mengagungkan Allah Taala, ingatkan Allah Taala tentang kebesaran, ingatkan orang ramai tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Bukan pergi nyanyi, pergi beronggeng dan sebagainya. Sahur. Bukan lagu dangdut lagi ya. Dangdut sebagainya. Jadi benda tu bukan ajaran Islam pun. Tapi kenapa dia orang imam pula boleh bagi Tak, pasal budaya. Kadang imam-imam ni takut kena pecat. Oh. Kenapa cat? Tapi kalau kata tak nak ambil dia lagi,
Dia gimbang macam mana? Mana nak cik makan Astaghfirullah. Mana ada orang macam tu? Tajuk asal dia adalah benda ni sepatutnya kerajaan kena ambil tindakan. Sebab apa-apa yang berkaitan dengan macam ni boleh jadi akan datang jadi masalah. Tapi itulah kalau nak kata tindakan patut ambil kerajaan, kalau tengok macam poster diorang buat promote tu kan, pertandingan bangun sahur tu kan, nampak macam ada badan-badan kerajaan yang Itu endorse tajuk badan kerajaan yang jahil. Yang bukan terlibat dengan agama. Yang agama tak cakap apa lagi. I see. Yang patut cakap. Biarkan benda ni merebak, nanti dia akan menjadi masalah untuk kita pada masa akan datang. Betul. Itu yang kita kena careful, jaga sungguh-sungguh. Jadi Ustaz, Sebab benda ni dia kita Naam. fikir macam ni je. Bila buat macam tu yang bising, betul nanti ada orang tak suka, betul Betul. susah bertekak, betul nanti bergaduh. betul Memang akan bergaduh. Percayalah cakap. Tak jadi lagi je. kan? Sebab benda tu kan budaya kita. Dan memang bukan dan apa budaya setempat tidak patut dipertahankan kalau bertentangan dengan hadis Nabi SAW SAW. atau ajaran dalam Quran Karim. Sebab kita diajarkan untuk memanggil orang dengan lafaz as-salatu jami'ah ataupun azan. Bagi-bagi sebelum subuh azan. Itu tajuk asal. Bukan dengan cara kita menggendang sekian trompet sebagainya untuk panggil orang sahur. Apa ni? Astaghfirullah. Apa ni? Jadi Ustaz, okay, dalam topik sahur ni kan, since apa amalan sahur cara Nabi? Amalan sahur cara Nabi Naam. sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat macam Nabi sebut, melewatkan sahur. Bukan sahur pukul 10 malam, tidur, lepas tu besok pagi tak nak bangun sahur. Sahur tu berkaitan masa. Waktu sebelum subuh panggil sahar. Okay. Jadi makanan ketika waktu tu panggil sahur. Makanan ketika waktu sebelum subuh. Jadi apa time limit yang sepatutnya Dia Ustaz time sebelum limit masuk? tadi tak ada ditetapkan. Cuma ada kisah Zaid bin Thabit bersahur dengan Nabi SAW. Jarak dia bersahur dengan solat subuh adalah 50 ayat. Tapi ke sini kena ingat, ada orang gunakan ini sebagai dalil untuk buat gap. Dia digunakan dalil ni untuk buat satu program imsak. Betul. Mana sebelum masuk waktu 10 minit tu dah jangan makan. Soalnya dia mempercepat dekat apa? Dia bukan melewatkan sahur, mempercepatkan sahur. Tapi yang tu dah bertentangan lah kan? Tentang lah, tak kena lah. Itu tajuk asal. Jadi kalau kita faham situ, memang kita panggil apa? Sahur Nabi SAW tu, timing dia adalah sebelum daripada solat subuh. Cuma jarak tadi ada varies. Kata kisah tu sering dipakai untuk kata sahur mesti ada imsak. Sedangkan Nabi SAW hari tu sahur dengan Zaid bin Thabit, hari lain dengan orang lain. Hari lain dengan isteri-isteri dia. Betul. Jadi yang isteri dia tak keluar pun daripada rumah. Yang ini jadikan alasan untuk kita buat benda bukan salah lah. Itu basic yang kena jaga. I see. Okay, Ustaz. Okay, ni pasal adat ni lah kan. So, kalau dari segi level kerajaan tu paling atas sekali lah. Diorang yang patut hentikan benda-benda macam ni kan. Tapi kalau macam kita sebagai rakyat biasa, orang awam biasa ni, dari segi level kita, apa yang kita boleh buat untuk Nasihat je lah, cari penganjur, cakap jangan buat. Itu je. Cari penganjur, siapa yang menganjurkan? Panggil. Yang buat. Ganggu. Itu tajuk dia, memang kita ingatkan lah. Itu hak kita. Tapi dia tak comply, itu terpulang kepada Allah Ta'ala. Lepas tu kita Pasal yang boleh enforce hanya kerajaan. Untuk advice, itu hak kita. Yelah betul lah kan Ustaz. Kita boleh advice lah. Kita kata saya tak nak. Minta tolong. Jangan sekian. Tambah-tambah kita ada like orang yang bukan Muslim lagi kan? Yalah. ya, betul. Kena yang tu. Kena habis subuh sini pun. Memang. Ya, walaupun kita tak kisah dia orang cakap apa, tapi yang pentingnya kita akhlak kita ada. Muslim ada akhlak. Betul. Okay? Ustaz. Alhamdulillah. Dan finally sahur Ustaz. Betul Nabi SAW makan kurma saja untuk sahur? Nabi kata paling baik Paling baik. ataupun sebaik-baik. Sahur tu adalah tamar. Tapi dalam riwayat yang datang Nabi pernah makan roti barley. Barley bread. Nabi makan untuk sahur. Ada je. Tapi ada ke macam dalil kata macam sahur ni kena makan berat? Tak Tak ada ada. Kalau kurma tu tak berat lah. Okay. Nabi SAW kata sebaik-baik sahur adalah tamar. Itu. Cuma kalau orang prefer makan berat untuk sahur tu terpulang Boleh, batal tak ada masalah. Tak ada masalah lah. Jangan tak solat subuh lah. Okay, of course. Sibuk sahur dah sekali tak jaga. Tu. Subuh. Wajib lah tu. Keluar tiga. Ngantuk banyak makan. Ya, betul-betul sebab makan besar kan. Alhamdulillah. Okay. Jadi saya rasa
begitulah, macam itulah penghujung kita. Okay, kita dah cover semua topik kan? Rasa dah cover semua. Dah cover? Ada dah. Kan? Ke ada Yang nak apa select yang- topik apa lagi? Tak ada. Topik tak ada kot. Tapi cuma lagi takut ialah kalau ada apa-apa soalan yang tak mampu tak sampai. Jadi sila komen lah kan. Jadi kami boleh review soalan-soalan tersebut. Lepas tu bolehlah kami ulas sekali lagi. InsyaAllah. Jadi alhamdulillah kami dah sampai pertengahan bulan. Ya Ustaz, seperti mana Ustaz Ali Dah lepas pun. Dah lepas dah pun. Seperti Ustaz Ali mention, tetapi ia tidak lambat untuk kita mengejar ibadah. Betul. Dan seperti juga bagaimana Ustaz Ali cakap, yang dia bukan tengok siapa pecut laju dulu. Betul. Dia tengok siapa habis tu, dia ending tu paling dia sampai dulu lah. Betul. Dia ending tu dia main ending, Good ending kan? lah. Good ending. Betul. Jadi kata-kata terakhir Ustaz untuk Tak ada. Apa? Dah promote ni kan SPK punya SPK. apa, Oh ya, Company semua. Aku Farm dah cakap dah. Untuk besok kan? Untuk Sabtu. untuk Sabtu. Okey. Kiki, Sabtu. Sabtu Ada ni. info tak? Okay. So Sabtu ni tak tahulah mungkin akan release hari apa podcast ni, tapi Sabtu ke? Okay. Tak cakap hari ni. So Alhamdulillah tak apa. So- Untuk Sabtu yang akan datang, okey. Mungkin bila anda tengok podcast ni dah berlaku lah pun kot. Dah happen lah, dah took place dah. Kami akan tapi ongoing donation, pergi ke Al-Kadim, tekan link dekat bio, guna link tree. Instagram, dekat link bio Instagram boleh jumpa. Sumbangan still ongoing. Even Sekarang ni berapa family dah? sekarang dah 100 142. 142. Lebih dah kot rasanya. 142. Alhamdulillah, sebuah satu family, satu keluarga, RM2,000 untuk sepanjang tahun. Sepanjang tahun tau. Dia orang dapat makan, insya-Allah. Okey. Jadi begitulah Kesudahannya. Ya, tak biasa lah cakap BM formal ni. Ada? Ah? Oh, let's share. Jadi macam itulah nak ending dah. Okay? Okay. Jadi jangan lupa untuk like, Share. subscribe. Okay, kepada YouTube channel kami untuk podcast-podcast begini lagi. Dan kami akan jumpa anda pada podcast episod yang seterusnya, insya-Allah. Jadi kita akhiri dengan tasbih kifarah. Ustaz, Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.